Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembentangan kertas kerja yang bertajuk Pembangunan Modul Latihan Pelaksanaan Employee Assistance Program (EAP) berintegrasikan nilai keagamaan dalam kalangan staf. Sebagai pendahuluan, Employee Assistance Program ataupun EAP dilaksanakan sebagai usaha organisasi memberi sokongan dan juga bantuan kepada semua stafnya. Begitupun, model pelaksanaan EAP adalah berbeza-beza, bukan sahaja mengikut budaya dan juga polisi organisasi. Bahkan, sebenarnya ia mengikut jabatan yang berbeza termasuklah di agensi-agensi kerajaan. Elemen keagamaan pula adalah satu bentuk keperluan dalam EAP. Ini adalah seperti mana yang disandarkan kepada dapatan oleh para pengkaji terdahulu dan 4 elemen QALB yang digagaskan oleh Imam Al-Ghazali, iaitu keadilan, kebijaksanaan, keberanian dan juga sifat menjaga diri, sebenarnya berpotensi untuk menghuraikan kompleksiti masalah pekerja secara lebih berkesan. EAP dilaksanakan di agensi-agensi kerajaan atas keyakinan kerajaan dalam keberkesanan program tersebut untuk memberi bantuan kepada kaki tangan awam. Begitupun, model pelaksanaan EAP seperti yang disebut tadi adalah sebenarnya berbeza-beza mengikut banyak faktor. Kejayaan sesuatu program ataupun aktiviti EAP dalam memberikan satu bentuk bantuan kepada pekerja adalah bergantung kepada bagaimana pengendali program EAP yang dilantik dalam organisasi memahami akan objektif, tujuan, proses dan juga prosedur dalam mengendalikan bantuan melalui program-program tersebut. Dalam memperihalkan berkenaan tajuk ini, maka kertas kerja ini terbahagi kepada 4 bahagian utama iaitu pendahuluan, kajian literatur, metodologi kajian dan implikasi kajian dan penutup. Kita berpindah kepada kajian literatur. Dalam beberapa cadangan hasil kajian oleh para pengkaji terdahulu, EAP di organisasi perlu mempunyai panduan dan keterkaitan dengan elemen-elemen budaya dan juga spiritual, yang mana mereka meyakini bahawa ini akan memberikan kesan yang lebih baik kepada pekerja yang mengikuti program EAP itu sendiri. Ini secara spesifiknya disokong oleh Zaba yang menegaskan bahawa elemen keagamaan membantu dalam menghuraikan kompleksiti masalah pekerja yang mengukuhkan sebenarnya keberkesanan penyampaian atau pelaksanaan sesuatu EAP di sesebuah organisasi. Dalam kajian oleh William pula, ia menggagaskan idea bahawa elemen spirituality ataupun keagamaan boleh dipadukan dengan sesi-sesi EAP bersama pekerja, lantaran pemahaman manusia bahawa agama adalah satu bentuk rujukan utama dalam penyelesaian masalah termasuklah di tempat kerja. Mengambil apa yang dinyatakan ataupun disampaikan oleh Imam Al-Ghazali melalui kitab Ihya Ulumuddin, yang mana telah memberikan huraian dan penerangan berkenaan nilai-nilai utama yang berperanan dalam membantu dan membimbing hati untuk menghasilkan sifat-sifat serta akhlak yang mulia. Dalam masa yang sama, semua nilai utama ini banyak diterjemahkan dalam perbincangan contemporary sebagai satu konsep dipanggil sebagai QALB, dan ia perlu digunakan secara tepat dan seimbang. Berdasarkan sorotan literatur juga, terdapat kesejajaran dan ruang untuk mengasimilisasikan konsep dan praktis antara elemen-elemen utama dalam EAP konvensional dan juga elemen-elemen ataupun prinsip QALB yang utama, iaitu keadilan, kebijaksanaan, keberanian dan sifat menjaga diri. Modul dan pengisian EAP berasaskan QALB Al-Ghazali ini perlu disusun dan perlu diselaraskan secara sistematik. Untuk apa? Untuk memastikan bahawa kesemua pekerja dapat menampilkan budaya yang unggul ke arah membina negara yang bertamadun dan juga berbudaya tinggi. Jadi ini adalah antara skop-skop di dalam program EAP di sesebuah organisasi. Maka skop EAP ini ingin dikaji di dalam kertas kerja ini
untuk digagaskan bagaimanakah agaknya ianya boleh diasimilasikan dengan panduan Qutb Al-Ghazali. Maka seperti mana yang telah disebut berkenaan dengan Qutb Al-Ghazali ini, ingin saya tegaskan sekali lagi bahawa pelaksanaan dan juga pembangunan modul latihan EAP berasaskan Islam ini adalah satu bentuk penggabungan kepada apa yang dipanggil sebagai Qutb EAP, ataupun Qutb yang EAP yang bersandarkan kepada Four Cardinal Virtues. Penelitian yang dibuat juga mendapati bahawa konsep empat sifat yang mulia ini adalah satu bentuk tradisi klasik yang telah diajar dan dianjurkan oleh ramai manusia dan juga cendekiawan semenjak zaman klasik, tamadun Greek, tamadun Rom, Cina dan lain-lain lagi. Jadi, objektif kajian ini terbagi kepada 3, iaitu untuk mengkaji bentuk pelaksanaan EAP yang dilaksanakan dalam kalangan staf di agensi kerajaan, menganalisis prinsip agama Islam yang diintegrasikan dengan EAP dan juga membangunkan modul latihan program EAP yang berteraskan agama Islam dalam kalangan staf di agensi kerajaan. Jadi metodologi kajian secara ringkasnya akan melibatkan mixed method, iaitu melibatkan survey yang akan menanyakan ataupun menelusuri aspek-aspek yang berkaitan dengan EAP dan pelaksanaannya, dan juga kita juga akan membuat temu bual bersama key persons dan juga focus group yang mana kita akan melihat bagaimana sesebab organisasi itu melaksanakan program EAP dan apakah ada kaedah untuk kita menggagaskan Qutb Al-Ghazali di dalam program EAP. Jadi, implikasi kajian ini terbagi kepada 2, iaitu implikasi kepada masyarakat yang boleh didasarkan kepada rujukan kepada wawasan kemakmuran bersama, dan ianya adalah satu bentuk latihan untuk pelaksanaan EAP yang berteraskan agama yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutamanya mereka yang bekerja dalam sektor awam. Yang keduanya adalah implikasi dalam aspek ekonomi yang menunjukkan bahawa pembinaan modul latihan dan sistem pengkomersialan harta intelek dan penyelidikan akademia akan menambah baik kualiti kepada pelaksanaan sesuatu fenomena yang dikaji dan juga kepada bidang ilmu itu sendiri. Seterusnya, implikasi buat negara yang menggagaskan bahawa bersandarkan kepada Trust Strategik Wawasan Kemakmuran Negara 2030, modul latihan EAP berteraskan agama yang dibangunkan ini berupaya membantu negara dalam memperkesakan dan mendaya upayakan modal insan, kesejahteraan sosial dan modal sosial supaya kaki tangan kerajaan terutamanya akan terus menjadi ejen kepada perkhidmatan yang terbaik. Sekian, terima kasih.